Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, semua belajar perkataan tiga saya. 3E, 3K, kita usaha semua sihat ya. Okey, Alhamdulillah, harap semua sihat. Jaga kesihatan, musim-musim panas ni kan. Mesti banyak minum. Drink plenty of water lah. Banyak air, okey. So hari ni, cikgu nak sambung lagi dengan topik 1.1 sambungan ya. Sistem saraf manusia dengan tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey. Sebenarnya kita dah belajar otak. Okey, sistem saraf manusia terbagi pada dua, iaitu satu sistem saraf pusat, satu lagi sistem saraf periferi. Okey, sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Okey, itu sistem saraf pusat. Sistem saraf periferi, sistem saraf kranium. Sistem saraf kranium ni ujuran saraf yang ada pada bahagian otak, bahagian kepala. Kemudian sistem saraf spina, sistem saraf yang ujurannya ada pada saraf tunjang. Ujuran saraf tunjang tu kita panggil sebagai saraf spina. Okey, boleh. So, neuron. Neuron ada 3. Okey, kita dah belajar tentang neuron. Ingat neuron adalah ejen penghantar yang menghantar impuls. Okey, bila kita menerima satu rangsangan, okey, rangsangan tu akan ditukar oleh reseptor menjadi aliran elektrik kecil yang kita panggil sebagai impuls yang dihantar ke otak untuk ditafsirkan bagi tindakan yang bersesuaian dengan rangsangan yang kita terima. Jadi untuk hari ini, okey, saya nak bincangkan tentang apa itu tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, jom. Okey, tindakan terkawal, okey, merupakan gerak balas badan manusia terhadap rangsangan. Okey, dia kata bagi pada dua dulu. Gerak balas badan manusia terhadap rangsangan bagi pada dua. Satu tindakan terkawal, satu lagi tindakan luar. Okey, apa itu tindakan terkawal? Okey, tindakan terkawal ialah tindakan yang kita disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Maksudnya, suatu tindakan yang kita boleh kawal. Okey, contoh saya nak makan. Saya boleh pilih, saya nak makan donat ke, saya nak makan burger ke. Itu maksudnya yang kita boleh kawal, kita panggil sebagai tindakan terkawal. Jadi, makan merupakan tindakan terkawal. Okey. Contoh berlari. Saya boleh pilih sama ada saya perlu berlari ataupun tidak berlari. Itu merupakan tindakan terkawal. Okey. Semua tindakan terkawal dikawal oleh otak. Contoh tindakan terkawal termasuklah membaca, menulis, makan, berjalan, berlari dan bersenam. Semua aktiviti yang kita boleh kawal, kita panggil sebagai tindakan terkawal. Tindakan terkawal dikawal oleh otak. Okey, so kena ingat. Okey. Tengok, ini merupakan contoh-contoh tindakan terkawal. Okey, bersenam, makan, okey, bercakap, berbincang, membaca, menulis, berlari, semua. Okey, contoh membaca. Tak nak baca, tak baca. Okey, bila kita kata, okey, saya perlu membaca. Awak baca, itu maksudnya sesuatu yang kita boleh fikir kita nak buat atau tak perlu buat, tak perlu buat. Sesuatu yang kita boleh kawal, itu merupakan tindakan terkawal. Okey, ini aliran impuls bagi tindakan terkawal. Sama macam yang saya dah terangkan sebelum ni. Okey, bunyi deringan telefon itu merupakan rangsangan. Okey, kemudian efektor dalam telinga, reseptor dalam telinga kita akan hantar, akan terima maklumat lah. Okey, ada bunyi telefon. So, impuls saraf akan dihantar ke otak. Okey, kemudian otak tafsir. Okey, saya kena jawab telefon ni. Jadi, impuls saraf dihantar ke efektor otak ataupun kelenjar. Okey, mana otak kelenjar yang terlibat? Otak tangan. Okey, otak tangan yang terlibat. So, gerak balas kita akan sentuh skrin. Okey, ini adalah impuls bagi tindakan terkawal. So, ingat, dia memula daripada rangsangan, pergi ke efektor, pergi ke otak, pergi balik kepada efektor, kembali, barulah aliran impuls itu bergerak balas. So, tindakan kita. Okey, dan macam saya cakap, sistem saraf manusia ni penting supaya apa? Supaya kita bergerak balas terhadap sebarang rangsangan yang kita terima adalah bertepatan. Maksudnya, telefon bunyi, betul. Tindakan kita ambil slide. Bukan telefon bunyi, marah campak. Itu tak betul dan tak stabil. Okey, nanti kita belajar tentang isu kesihatan minda. Okey. Tindakan luar kawal pula. Okey. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari dan difikirkan terlebih dahulu.
Okey, maksudnya tindakan luar kawal, sesuatu yang kita tak boleh kawal. Contoh, saya kayuh basikal. Kayuh basikal, tiba-tiba ada serangga yang berterbangan. Jadi bila sentuh kelopak mata saya, apa yang berlaku pada kelopak mata? Adakah saya biar je mata saya terbuntang macam tu? Tak. Automatik mata kita akan berkedip. Betul? Itu berkedip ni adakah kita rancang mata kita berkedip berapa kali sehari? Saya nak 10 kali je sehari. Tak boleh kan? Dia automatik berkedip itu. Itu merupakan tindakan luar kawal. Sesuatu yang berlaku secara serta-merta tanpa kita sedar, tanpa kita fikirkan dulu, itu merupakan tindakan luar kawal. Okey, tindakan luar kawal ni terbahagi kepada dua. Kita tengok ya. Okey, saya teruskan dulu. Satu yang pertama. Okey, tindakan luar kawal yang melibatkan bahagian otak yang kita panggil sebagai medulla oblongata. Okey, medulla oblongata dia berada pada bahagian bawah belakang leher kita, belakang bawah otak. Di sisi saraf tunjang. Okey, medulla oblongata dia akan mengawal denyutan jantung, pernafasan, peristalsis, rembesan ileum. Okey, maksudnya jantung kita berdegup dengan secara semula jadi kan. So itu merupakan tindakan luar kawal. Semua ini dikawal oleh medulla oblongata. Ni, kawasan sini medulla oblongata. Okey, unjuran otak yang berada pada bahagian belakang saraf tunjang. Okey, itu merupakan medulla oblongata. Okey, contoh ini tindakan terkawal yang pertama tindakan luar kawal yang pertama. Contoh tengok tindakan luar kawal yang seterusnya. Ini contoh tindakan luar kawal tadi lah yang dikawal oleh medulla oblongata. Depan jantung, helio. Tengok benda sedap, benda masam, ada rembesan helio. Okey, berlaku secara semula jadi. Itu tindakan luar kawal. Paru-paru. Okey, sedut, terima oksigen, bebaskan oksigen, pertukaran gas yang berlaku dalam paru-paru, semua berlaku tanpa kawalan kita. So itu merupakan tindakan luar kawal. Kemudian peristalsis. Peristalsis adalah pergerakan otak peristalsis di mana proses kita untuk menelan makanan setelah kunyah. Kita kunyah makanan dan proses menelan. Okey, peristalsis yang ada pada bahagian diri kamu itu, proses peristalsis ni yang ada pada otak kamu ni, otak apa yang namanya, saya cek balik otak apa ni. Okey, yang berlaku proses telan makanan, pergerakan makanan diserap masuk ke perut. Okey, semua itu berlaku secara semula jadi. Kunyah automatik telan. Adakah kita perlu fikir nak telan ke tak? Okey, tak ada. Betul. Jadi proses ini berlaku, kita panggil sebagai tindakan luar kawal. Tanpa kita fikir, tanpa kawal, yang berlaku secara semula jadi. Okey. Ini yang tindakan luar kawal yang kedua, ataupun nama lainnya kita panggil sebagai tindakan refleks. Tindakan refleks melibatkan saraf tunjang. Tindakan luar kawal tadi melibatkan medulla oblongata. Namun tindakan refleks dia melibatkan saraf tunjang. Okey, saraf tunjang. Okey, dia tengok contoh, menarik tangan apabila tersentuh sesuatu yang panas. Contoh, kita tersentuh objek panas, automatik kita akan tarik tangan, betul? Tangan kita akan terangkat. Okey, menarik kaki apabila terpijak benda tajam. Pijak benda tajam, automatik kita tarik kaki, betul? Okey, ini semua merupakan tindakan refleks. Tindakan refleks dikawal oleh saraf tunjang. Ini merupakan saraf tunjang. Okey, contoh lain yang diberikan, bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung. Masuk ruang berhabuk, automatik bersin. Okey, itu kenapa? Sebenarnya tidak balas badan normal untuk mengelakkan habuk masuk ke dalam rongga hidung yang lebih dalam, masuk pada paru-paru. Jadi badan kita betul nak balas, bersin supaya dihembus keluar. Itu merupakan tindakan refleks. Ingat, tindakan refleks dikawal oleh saraf tunjang. Okey, tindakan refleks dikawal oleh saraf tunjang. Okey, tengok contoh. Ini urutan aliran impuls bagi tindakan refleks. Contoh ya, objek panas. Objek panas ini merupakan kita panggil sebagai rangsangan. Okey, objek panas ini merupakan rangsangan. Jadi impuls dihantar. Okey, reseptor afektor akan terima. Kemudian tengok ya, aliran hijau ni masuk, dia pergi saraf tunjang, tak naik ke otak, pergi pada saraf tunjang. Sebab apa? Tindakan ini, angkat tangan ini tak melibatkan kita perlu berfikir.
tindakan yang berlaku secara automatik akan terus pergi ke saraf tunjang. Kemudian saraf tunjang akan hantar impuls ke efektor. Sekelip mata kita akan angkat tangan daripada objek panas itu tadi. Okey, ini adalah urutan aliran impuls bagi tindakan refleks. Okey, bagi tindakan refleks. Boleh ke setakat ni? Laju ke saya? Okey, insyaAllah tengok video saya, cuba fahamkan apa yang saya terangkan. InsyaAllah boleh. Okey. Sekali kita tengok. Okey. Kenapa pentingnya sistem saraf manusia dalam kehidupan harian? Okey. Kerana manusia berfungsi mengawal dan mengkoordinasikan organ dan badan supaya dapat menjalankan proses pernafasan, aktiviti harian seperti pergerakan. Okey, kemudiannya sistem saraf yang terjejas lazimnya menjadikan seseorang itu lumpuh sementara. Okey, tapi asasnya yang penting awak ingat ni lah apa yang saya terangkan ya. Yang pertama, kenapa pentingnya sistem saraf manusia? Satu, supaya dapat menjalankan kehidupan harian seperti biasa. Kemudian yang kedua, pentingnya untuk mengelakkan kecederaan. Okey, untuk mengelakkan kecederaan. Okey, yang ketiga, kita dapat mengkoordinasikan organ dan bahagian badan yang lain supaya aktiviti harian seperti pergerakan badan dan sebagainya dapat berfungsi seperti biasa. Okey, saya harap itu saja untuk hari ini dan saya harap semua pelajar boleh rujuk buku teks ya. Buku teks kita sangat membantu. Okey, warna-warni lagi, cantik lagi. Jadi gunakan sepenuhnya. Okey, gunakan sepenuhnya. Kita boleh tengok ya untuk 1.1 ini. Okey, bermula daripada muka surat 4, muka surat 1 hingga 10. Boleh jadikan sebagai rujukan. Okey. Dan siapkan saya punya kerja rumah. Kerja rumah kita dah siap sebenarnya. Okey. Buku aktiviti. Ini saya gunakan sepenuhnya. Jadi pelajar semua wajib ada lah. Okey. Wajib ada. Semua wajib ada. Okey. Ini saya gunakan sepenuhnya. Dan buku ini sangat memudahkan kamu, sangat ringkas. Bukanlah maksud sangat ringkas. Dia tak susah. Okey, dia mesra. Okey, mesra dengan kamu. Semuanya ada dalam buku teks. Okey, dan nota yang saya berikan sama saja. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. So, untuk next InsyaAllah saya cuba usahakan secara GM memandangkan lain di sekolah pun kurang bagus dan saya sendiri pun ada jadual yang agak bertindan dengan subjek tingkatan yang lain. So saya proceed dengan cara ini ya. So jika ada sebarang soalan, tolong tanya saya, tolong rujuk saya. Boleh PM je saya ataupun tanya saja dalam grup. Okey, kalau saya tak sempat jawab, ada rakan-rakan kamu yang boleh tolong. Okey, ataupun boleh PM saya share. Okey, so itu saja untuk hari ini. Apa soalan tolong saya Okey, tolong tonton video. Saya harap bila kita bersemuka nanti, saya dah tak perlu ulang. Okey, saya tak akan ulang. Sebab apa? Kita nak kejar masa juga. InsyaAllah. Boleh? Apa-apa tolong tanya saya. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat belajar semua. Bye.